Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Nur Arif. Kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan unit 15, ayat penyata. Apa itu ayat penyata? Ayat penyata ialah ayat untuk menyatakan sesuatu atau memberi keterangan, ataupun disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Mari kita lihat contoh pada buku teks muka surat 93. Contoh ayat penyata. Tajuk bersopan santun. Dia beri perbuatannya adalah duduk bersila. Duduk ini ialah kata kerja. Jadi ayat penyata yang dibina, jagu duduk bersila dengan sopannya. Jadi ini ialah ayat penyata. Dia nak beritahu yang jagu itu sedang duduk bersila. Okey. Ini adalah contoh amalan yang sopan. Seterusnya, menutup hidung dan mulut. Ayatnya, Normi menutup hidung dan mulut dengan sehelai sapu tangan ketika bersin. Ini adalah ayat penyata yang menyatakan, yang memberitahu bahawa Normi itu sedang menutup hidung dan mulut. Seterusnya, menutup mulut. Amin menutup mulut semasa menguap. Okey, jadi di sini ada dua orang sedang berjabat tangan. Ayat penyata yang boleh kita bina, kita lihat, kita beritahu ada dua. Jadi kita akan mulakan dengan kata nama. Sama ada orang ke, nama dia ke, mereka ke, mereka tu pun kata ganti diri nama. Jagu dan Nizam berjabat tangan ketika bertemu. Selepas kata nama, kita terus masukkan apa kata kerja, apa perbuatan yang dia buat. Tadi tu sini berjabat tangan, Jagu dan Nizam berjabat tangan ketika bertemu. Jadi kita lengkapkan ayat tu dengan ketika bertemu. Seterusnya di sini, ini ialah murid yang sedang beratur. Jadi ayatnya ialah murid-murid beratur sewaktu membeli makanan di kantin. Ini adalah contoh ayat penyata. Tugasan awak pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 19 dan 20. Aktiviti 4, susun perkataan untuk membina ayat penyata. Jadi di sini dia suruh susun perkataan menjadi ayat. Ini perkataan yang pendek-pendek ni kita panggil perkataan, dan bila kita gabungkan dia menjadi ayat. Jadi yang pertama ni dia beri gambar Nizam dan ayahnya. Pergi ke mana ni? Pejabat pos. Jadi Nizam dan ayahnya ke pejabat pos. Untuk tugasan seperti ini, biasanya perkataan ini, ada perkataan yang bermula dengan huruf besar. Contohnya ini, P ni huruf besar. Jadi huruf besar ni biasanya di permulaan ayat ataupun kata nama khas. Jadi bila kita lihat, ada tak huruf besar yang lain? Jadi ini adalah permulaan ayat.
para. Para apa? Kita lihat para apa ni? Para pelanggan sedang buat apa? Sedang menunggu giliran, titik. Okey, para pelanggan menunggu giliran, titik. Seterusnya, gambar orang tengah duduk dalam keadaan yang senyap. Kita baca bising tidak berbuat nizam. Jadi ada yang huruf besar. Nizam ni huruf besar. Jadi kemungkinan dia bermula dengan perkataan nizam. Nizam ini ialah kata nama khas. Walaupun dia di belakang, dia masih lagi huruf besar sebab nama dia nizam. Okey, tapi di sini tak ada huruf besar yang lain. Jadi kita mulakan dengan nizam. Nizam apa? Tidak berbuat bising. Seterusnya, buku di membaca dia kerusi. Ini nizam sedang membaca buku di kerusi. Jadi awak susun ayat ni, buku di membaca dia kerusi. Mana yang huruf besar? Seterusnya, hari sekali, ayah dan nizam di kaunter. Di nizam membayar ayah kaunter bil. Jadi di sini ada dua perkataan yang bermula dengan huruf besar, iaitu nizam dengan ayah. Tadi cikgu dah sebut nizam ni ialah kata nama khas. Jadi dia boleh berada di belakang dan masih lagi huruf besar. Tetapi ayah ni ialah kata nama am. Jadi ayah ni dia huruf besar sebab ayah ni adalah permulaan ayat. Ayah apa? Ayah membayar kaunter bil di nizam. Okey, susun menjadi ayat yang lengkap dan betul. Ayah nizam. Tugasan awak yang kedua, muka surat 20. Tulis ayat penyata berdasarkan gambar. Dia suruh tulis ayat penyata, bina ayat. Tadi kita susun perkataan. Sekarang kita nak bina ayat. Apabila kita nak bina ayat, yang mudah kita mulakan dengan frasa nama. Okey, kata nama. Kata nama apa? Orang, benda, haiwan, tumbuhan, tempat. Jadi di sini dia berikan murid-murid, orang. Jadi ini murid-murid. Terus masuk kepada kata kerja, iaitu berdiri. Apa yang dia buat? Dia berdiri. Murid-murid berdiri semasa. Ini ialah guru. Murid-murid berdiri semasa guru masuk ke kelas. Okey, gambar yang kedua. Ini murid-murid juga, tapi di sini dia dah bagi mereka. Mereka ni pun adalah orang. Mereka. Mereka beratur. Beratur untuk apa ni? Semasa. Ini gambar sedang menaiki bas. Mereka beratur. Seterusnya, kita boleh bagi dia ataupun jagu ke, iman ke. Kita bagilah nama kepada dia ni. Nizam. Nizam, kita bagi nama Nizam. Nizam sedang buat apa? Nizam membuang sampah ke dalam. Okey, dan ni di sini ada tak bagi nama. Awak boleh juga guna nama Nizam. Di tengah buat apa? Tengah menyapu sampah. Nizam menyapu sampah di mana? Di taman permainan. Dan akhir sekali,
Sama, dia tak beri nama, kita boleh namakan sendiri. Ataupun kita tulis Nizam. Nizam mendermakan wang kepada kepada mangsa banjir. Nizam mendermakan wang kepada mangsa banjir. Tidak bagi duit pada mangsa banjir. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.